Assalamualaikum. Okey, next video ni kita akan ceritakan tentang prosedur berkenaan dengan pap smear. Okey, next slide. Okey, definisi dia, satu ujian yang dijalankan untuk mengesan neoplasia pada tisu intraepithelia di cervix. Okey, satu smear calitan nipis dari cervix diambil dan digoreskan ke atas slide untuk dilihat di bawah mikroskop. Okey, Papa Nicolau iaitu pap smear lah nama singkatannya. Kaedah ni kaedah di ujian yang dicipta oleh GN Papa Nicolau iaitu pada tahun 1883 hingga 1962 lah, program perubatan ahli anatomi dan cytologi Greece. Okay, ini hanya pengenalan biasalah mana dapat nama tu. Okay, pap smear. Tujuannya tadi kita dah maklumkan mengesan tanda-tanda awal kanser cervix iaitu pangkat rahim lah. Okay, ini merupakan kanser cervix lah. Cervix assassin through speculum. Okay. Ini merupakan tanda-tanda ni bagi cervix. Yang ini merupakan kanser tisu lah. Yang kita nak. Jadi bukan semua orang ada. Jadi sebab tu kita kena buat vagina, pap smear ni. Jadi untuk wanita menopause boleh dilakukan bila-bila masa. Tak ada masalah. Untuk wanita postnatal dilakukan 3 bulan selepas bersalin jika menstrual tidak berlaku. Okey. Jadi masa pengambilan adalah pada hari ke-7 hingga 10 selepas menstrual. Maksudnya selepas habis haid baru ambil lah benda tu. Ujian rutin bagi wanita setiap 3 tahun. Umur reproduktif sehingga umur 65 tahun selepas 2 ujian yang menunjukkan keputusan negatif dengan jarak setahun. Atau lebih kerap bagi wanita yang mempunyai faktor risiko yang spesifik seperti faktor keturunan. Okey. Cara-cara pengambilan pap smear ni, spesimen diambil dari cervix terdiri daripada sel-sel mati yang telah lurung. Okey, secara semula jadi, sel-sel yang mati tersebut akan luruh dari cervix dan akan berkumpul di posterior fornix. Kaedah yang lebih baik adalah dan tepat adalah mengambil spesimen tersebut dan cervix secara langsung. Bermaksudnya kat sini, sel-sel mati yang selepas daripada haid sebab dia ambil daripada 7 hingga 10 hari. Jadi sel-sel mati yang selepas dari head tu dia akan luruh. Dia akan keluar daripada cervix, akan melekat terkumpul dekat posterior fornix. Jadi kita tak akan ambil spesimen atau sampel tu daripada posterior fornix. Kita akan ambil dekat cervix. Kita akan ambil dekat cervix secara langsung lah. Okey, keputusan yang paling baik adalah dan tepat adalah apabila spesimen diambil di lokasi yang tepat iaitu di endocervical canal dan di squamous columnar junction SCJ. Okey, persimpangan antara squamous epithelium dan columnar epithelium selalu bermula dari sel-sel kanser. Okey, ini merupakan tisu-tisu yang selalunya berlakunya pembentukan sel kanser. Sebab itulah kalau boleh pada bahagian cervix kita akan ambil pada squamous columnar junction. Ada satu bahagian part tu kita akan ambil spesimen dekat situ lah. Okey, spesimen diambil dari squamous columnar junction dengan melakukan sedikit scraping di kawasan tersebut menggunakan area spatula dan dipindahkan ke slide culture dengan kemudian akan disembur dengan alkohol 95% untuk mempercepatkan ia kering. Untuk mengambil spesimen dari endocervical canal, endocervical brush digunakan untuk memusingkan ia ke dalam dan endocervical canal. Okey, ini contoh dia. Menggunakan area spatula lah. Spatula yang kayu ni melakukan scraping di cervix. Kita akan ambil, masukkan. Okey. Ini yang teknik yang samalah. Ini lagi jelas. Okey, menggunakan endo brush untuk mengambil spesimen di endo canal. Cell is removed from canal. Bermaksudnya kat sini, untuk area spatula, kita akan calit macam tu je. Tetapi kalau kita nak ambil pada bahagian dalam endocervical canal, kita perlu pakai yang macam brush. Yang macam
cotton bud tu, tapi dia punya nama dia endocervical brush lah. Dia macam cotton bud di hadapan, kita masuk, kita pusingkan. Untuk kita nak masuk pada bahagian dalam, bahagian sini, tengah cervix ni. Ini nama dia endocervical canal. Ni kat sini yang kita nak ambil. Kalau ikutkan lah. Okay, ni secara berdepan lah. Oh, sini tak ada betul sangat lah. Kes yang keenam, spesimen kemudiannya akan dihantar ke makmal cytologi dan untuk standard serta dinilai menggunakan mikroskop. Keputusan ujian ini akan dikembalikan kepada pembuatan dengan menggunakan sistem BESIDA. Sistem yang gunakan secara standard. Kes lain daripada mengesahkan kehadiran tisu neoplasia, ia juga dapat mengenal pasti penyakit kelamin seperti human papilloma virus HPV. Okay. Of course, untuk prosedur kita akan ikut SOP atau KPI setiap klinik dan hospital lah. Okay, persediaan pesakit dia berikan pesarahan kepada pesakit supaya tidak melakukan hubungan seks docking atau memasukkan medicated pessary ke dalam vagina 36 jam sebelum prosedur. Okey, buat temujanji semasa klien tidak mengalami menses. Okey, persediaan troli dia sama juga, dia ialah merupakan satu set vagina examination dan cuma dia tambahan menggunakan iris spatula sajalah ataupun endocervical brush. Itu penambahan sajalah. Yang bahagian bawah troli tu semua biasa merupakan barang-barang alat-alat untuk pemeriksaan vagina. VE lah. Okey, sebelum tata cara pun sama juga. Kita akan masukkan endoskop. Kita akan buat ni semua sama je. Cuma cara pengambilan je berlainan lah. Macam tadi height vaginal swab kita akan ambil pada bahagian cervix. Pada bahagian vaginal. Tetapi kalau macam pap smear ni kita akan ambil pada bahagian cervix. Dan tata cara dia always sama dengan VE, vaginal examination. Jadi tak ada masalah lah. Okay, ini penyediaan slide sajalah saya akan tunjukkan. Menyediakan slide dengan iris spatula. Bermaksudnya dekat label warna putih ni kita akan labelkan N. N bermaksud kita akan letak nama patient, maklumat data patient lah. Kita akan yang paling penting je dan kita akan calitkan, bahasa mudah calitkan dekat slide ni. Ini bukan macam sel-sel lah, tisu ataupun lendir ada pada cervix. Okay, sebab tata cara, of course, kemaskan macam biasa, simpan. Okay, ni macam tadi saya cakap, bahagian N ni kita akan beri nombor pendaftaran. Kat bahagian sini baru kita akan labelkan dia punya spesimen tadi lah. Okay, fixation of the slide of the pap smear with a 90% alcohol. Kat sini kita akan sembuhkan, bahagian B dengan C ni kita akan sembuhkan dengan alkohol 95%. Baik untuk mempercepatkan pengeringan, untuk kita tengok di bawah tu. Slide. Okey, itu saja untuk pap smear. Okey, next topic ataupun next video kita akan tunjukkan, kita akan masuk pada jenis-jenis penyakit yang dialami oleh wanita-wanita di dalam bidang ginekologi, iaitu bidang sakit puan lah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.